11. Azri membina sebuah periskop cermin daripada bekas makanan. Rajah 11 menunjukkan rajah periskop tersebut. Soalan A. Apakah maksud sudut genting? Sudut genting bermaksud sudut tuju di mana sudut biasanya 90 darjah. Soalan kedua, terangkan bagaimanakah periskop prisma menghasilkan imej yang tajam dan cerah berbanding periskop cermin seperti rajah 11. Soalan penerangan bermaksud dia perlu mengikut turutannya. Dan soalan 4 markah bermaksud 4 poin yang diperlukan, dan poin yang pertama adalah kehendak soalan, bagaimana periskop prisma boleh menghasilkan imej yang lebih cerah berbanding periskop cermin. Poin yang pertama, periskop prisma menggunakan dua blok prisma untuk membenarkan pantulan dalam penuh berlaku. Poin yang kedua adalah mengenai sudut pantulan dalam penuh. Sudut kedua-dua blok prisma ialah 45, 90, 45 darjah digunakan untuk memastikan pantulan dalam penuh berlaku 2 kali. Poin yang ketiga, objek akan mengalami pantulan dalam penuh sebanyak 2 kali di kedua-dua prisma sehingga menghasilkan imej akhir yang tegak. Dan poin yang terakhir adalah penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah kanta objektif ataupun kanta mata boleh ditambah untuk menghasilkan imej yang lebih jelas dan cerah. Soalan C. Lukiskan susunan periskop prisma dan lintasan cahayanya. Periskop prisma menggunakan konsep pantulan dalam penuh. Jadi untuk memastikan pantulan dalam penuh berlaku, blok prisma dengan sudut 45, 90, 45 diperlukan. Cahaya akan masuk daripada sini ke sini, ke sini dan ke sini. Blok prisma yang pertama akan berada dalam kedudukan begini. Cahaya akan masuk lurus ke dalam blok prisma melalui sebuah garis normal, dan di sini akan terjadinya pantulan dengan sudut tuju yang lebih besar daripada sudut genting.
pantulan ke bawah, dan di sini akan turut berlaku pantulan semula ke arah sini dengan sehinggalah sampai ke mata. Soalan D. Hitung indeks biasan prisma jika sudut genting C sama dengan 42 darjah. Soalan D. Untuk menentukan indeks biasan terdapat beberapa formula, tetapi untuk konsep pantulan dalam penuh terdapat formula khusus yang hanya digunakan untuk pantulan dalam penuh, iaitu 1/sin C, yang mana kita masukkan nilainya 1 dibahagikan dengan sin C sudut gentingnya adalah 42 darjah. Bersamaan, nilai akhir akan kita dapat adalah 1/49. Jadi jawapannya adalah 1/49. Untuk soalan E, rajah 11.2 menunjukkan sebuah teleskop. Azri membeli sebuah teleskop untuk projek astronominya yang baru. Jadual 11.1 menunjukkan sebuah teleskop berdasarkan ciri-ciri baru. Anda dikehendaki menolong Azri untuk memilih sebuah teleskop yang paling sesuai untuk projeknya. Kita ada teleskop X, Y, R dan Z dengan jenis kanta nipis dan tebal. Jarak antara objek dengan kanta mata D, yang mana D adalah lebih besar daripada FO ditambahkan dengan FE. D sama dengan FO ditambahkan dengan FE, dan D lebih besar. Panjang fokus kanta mata FM dan kanta objektif FO, dan kuasa kanta objektif cembung dan cekung. Dan pilihan teleskop yang sesuai adalah berdasarkan jenis kanta objektif, jarak antara kanta objektif dengan kanta mata, jarak antara imej yang terbentuk oleh kanta objek dengan kanta mata, dan kuasa kanta objektif. Daripada aspek yang pertama adalah jenis kanta objektif. Jenis kanta objektif yang kita gunakan daripada gambar rajah, kanta objektif dan kanta mata. Kanta objektif, jika dilihat yang ini adalah lebih nipis berbanding daripada yang ini. Jadinya kita boleh konklusikan bahawa jenis kanta objektif yang sesuai adalah kanta objektif yang nipis. Dan sememangnya yang nipis. Kerana apa? Kanta objektif yang nipis boleh menghasilkan panjang fokus yang besar. Ciri yang kedua adalah jarak antara kanta objek dengan kanta mata. Jarak antara kanta objek dengan kanta mata. Jarak antara kanta objek dengan kanta mata tadi kita tengok jenis kanta objektif nipis dan nipis. Jadi kita ada dua, sama ada D lebih kecil ataupun D sama dengan FO ditambahkan dengan FE.
untuk teleskop, syarat yang mesti dipatuhi adalah jarak antara kanta objek dengan kanta mata mestilah sama dengan panjang fokus kanta objek ditambahkan dengan panjang fokus kanta mata. Jadi, jawapannya adalah D sama dengan FO ditambahkan dengan FE. Kerana apa? Penerangannya adalah untuk membentuk image akhir pada infinity. Yang mana ini adalah image yang pertama dan image yang akhir akan berada di hujung bawah sini. Dia akan membentuk image yang sangat besar yang mana infinity di kawasan yang sangat jauh. Sebab sini adalah selari, dia tak akan bertemu. So image dia akan jadi sangat besar. Aspek yang ketiga adalah jarak antara imej yang terbentuk oleh kanta objek dengan kanta mata. Jarak antara imej yang terbentuk oleh kanta objek dengan kanta mata. Jarak antara imej yang terbentuk oleh kanta objek dengan kanta mata adalah bersama dengan ini panjang fokus kanta mata dan kanta objektif. Panjang fokus kanta mata. Bagi memastikan pantulan itu berlaku, panjang fokus kanta objek perlu lebih besar daripada panjang fokus kanta mata. Jadi kalau kita tengok pilihan jawapan, kita ada panjang kanta mata lebih kecil daripada kanta objek. Syarat yang diperlukan adalah panjang fokus kanta objek perlu lebih besar daripada kanta mata. Jadi kita ada dua pilihan jawapan sama ada. Okey, ni tak boleh ambil walaupun dia sama sebab ni lain. Jadi FE panjang fokus kanta mata FE adalah lebih kecil daripada kanta objek. Kenapa? Untuk membentuk imej yang maya songsong diperbesarkan. Dan ciri yang terakhir adalah kuasa kanta. Kuasa kanta objektif. Kuasa kanta objektif adalah kanta cembung. Untuk apa? Kerana kanta cembung cahayanya tertumpuk menghasilkan. Okey, jadi berdasarkan kepada aspek-aspek yang dipilih tadi, kita dapat tentukan bahawa teleskop yang paling sesuai untuk dipilih adalah teleskop ARC kerana mempunyai kesemua pengubahsuaian yang telah
dinyatakan tadi. Teleskop R kerana mempunyai jenis kanta objektif nipis, jarak antara kanta objek dengan kanta mata D sama dengan FO tambah FE jarak antara image yang terbentuk oleh kanta objek dengan kanta mata FE lebih kecil daripada FO, dan akhir sekali kuasa kanta objektif cembung. Itulah dia jawapan untuk soalan C. Terima kasih.